Okay, Assalamualaikum. Kita sambung quadratic function yang kedua, video yang kedua. Okay, saya ulang balik. Quadratic function ni dia ada 3 tajuk utama, iaitu cara buat CTS. Saya dah buat pada quadratic function 1. Okay, sekarang saya akan fokus pada quadratic function, quadratic inequality. Iaitu, apa itu inequality? Ia adalah simbol-simbol ketaksamaan. Macam ni lah. Simbol-simbol lebih besar, lebih kecil. Okay. Sekiranya quadratic equation tu adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C jumpa dengan inequality ni. So, kita kena sketch. Okay, sketch yang ada 4 jenis jawapan tu. Okay, sketch dia ada 4 jenis. Okay, kalau dia lebih besar, lorek atas. Okay, kalau dia lebih kecil, lorek bawah. Kalau dia lebih besar, lorek atas. Kalau dia lebih kecil, lorek bawah. Ni quadratic inequality. Ingat, dia akan dibuat macam ni sekiranya jumpa AX kuasa 2 tambah BX tambah C lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ni, lepas ada kosong. Disebabkan ada bentuk ni, barulah kena sketch. Sekiranya jumpa AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay, yang ni kita solve macam biasalah. Kurungan sama dengan kosong. Terus dapat X1, X2. Okay, dah siap yang macam ni. Tapi yang quadratic inequality QI ni kena lukis dulu. Okay, seterusnya type of root. Type of root ni dia sama dengan bab 2. Okay, dia sama dengan bab 2. Kalau bab 2 kita panggil different root. Dua punca yang berbeza. Kalau ada dua punca tapi nilai dia sama, namanya same root lah. Kedua-duanya sama nilai. Ataupun langsung tak ada punca, no root. Okay, dia akan dikaitkan dengan gambar. Dalam bab 3 kita lebih kepada gambar dan nama dia pun boleh berubah. Okay, so tengok gambar. Letak gambar yang besar sikit. Okay, ni gambar besar sikit. Okay. Okay, different ni, kenapa nama dia different? Berbeza sebab dia ada dua nilai. Kalau kita plot kita punya graf pada paksi X, dia akan boleh baca dua nilai. So, dekat sini 2 point kan? So, 2 point sama juga maksud dia dengan different. Kenapa nama dia different untuk 2 point? Okay, katakan sebelah sini 1, sebelah sini 3. 3 dengan 1 kan tak sama kan? So, dia different. Dia ada dua nilai yang berbeza. Okay, kalau same root, contoh jawapan dia dekat sini, contoh jawapan dia 2. Okay, logik untuk kuadratik, dia punya root mesti ada 2. So, kalau jawapan dia nampak 1 je, maknanya kedua-duanya adalah 2 lah. 2 dan 2. Sebab tu dia sebut 1 point. Dia touch pada paksi X tu, dia touch 1 point. Okay, manakala no root adalah tidak bersentuhan. Tidak touch lah, not touch. Not touch, not meet, not intercept, not segala-gala yang not tu adalah not no root lah. Okay, so yang ni dia tidak bersilang langsung dengan paksi X. Okay, kalau untuk graf yang masam pula dia sama je. Kalau graf masam, so dia ada 2 point, 1 point, not touch, not meet, segala-gala yang not not meet, not intercept. Not intercept ni tidak bersilang. Okay.
So dia sama, actually cara penggunaan dia sama dengan bab 2. Okay, tahu je dia punya keyword, tahu apa yang kita perlu pakai. B kuasa 2 tolak 4 isi lagi besar daripada kosong. B kuasa 2 tolak 4 isi sama dengan kosong. B kuasa 2 tolak 4 isi lagi kecil daripada kosong. Sifat ini merujuk kepada pintasan dia memotong paksi X macam mana. Okay, so kita tengok soalan 2. Okay, macam mana nak jawab soalan 2 quadratic function bab 3. Okay, yang ni matematik kan ni, kembangkan. So 2x kuasa 2 tambah 3 darab 2 6x. Okay, lagi kecil. Okay, ni kena kembang roket 1 2 3 4. Okay, so yang mula-mula tu x kuasa 2 tambah 3x. Okay, yang bawah dia negatif 1x. So negatif x. Negatif 1, 3, negatif 3. Okay, untuk solvekan dia ni, cuba sedaya upaya untuk dapatkan A tu positif. Okay, so yang ni pindah sebelah. So 2 tolak 1 jadi x kuasa 2. Okay, lepas tu yang ni pindah sebelah. 3. 6 tolak 3. 3x. Okay, yang ni ada lagi satu. Okay, yang ni dulu. 3 tolak 1. 2x. So 2x pindah sebelah. 6 tolak 2. 4. So tukar ni kepada 4. Okay, so ada nombor. Tolak 3 pindah sebelah tambah 3. Okay, lagi kecil atau sama dengan kosong. Okay, yang ni lah kena lukis QI, quadratic inequality. Okay, so yang ni buat macam biasa dulu. Okay, so x tu sifir 3 adalah 1 darab 3. Macam mana nak dapat 4? Ialah 1 tambah 3. So kedua-duanya positif. So x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 3. Okay, sekarang nak lukis. Okay, graf kita tengok kita punya A kat sini positif. So graf kita senyum. Okay, lepas tu buat garis. Ni yang saya cakap paksi X tadi. Okay, lepas tu kita label. Pandai label ikut garis nombor. Okay, negatif 1 dengan negatif 3. Negatif 3 sebelah kiri, negatif 1 sebelah kanan. Okay, lebih kecil maksudnya lorek bawah. So lorek bawah, kawasan dia dekat sini. Okay, so kawasan merah yang saya tandakan tu adalah kawasan X lah. So X letak kat tengah-tengah. Turunkan negatif 1, turunkan negatif 3. Okay, kamu kena faham kalau ikut garis nombor, siapa yang kanan dia lagi besar. Okay, tengok kawasan yang saya dotkan merah ni. Dengan negatif 1 dia sebelah kiri kan. Soalnya dia lagi kecil. Bila dia lagi kecil, kita kena cocok X. Okay, lepas tu negatif 3 dengan kawasan merah yang saya dot ni, dia lagi kecil. So kita cucuk negatif 3. Kena cucuk tu dia lagi kecil lah. Dia macam belon. Kena cucuk. Dia jadi kempis. Gitu dia punya analogi dia. Okay, so untuk soalan ni dia ada tanda sama dengan kat bawah kan. Okay, so kita just apply saja. Okay, dah siap. Okay, next 1 point. Okay, soalan dia berbunyi. Cari nilai P jika fungsi kuadratik fx 1 tolak 2P tutup kurungan X kuasa 2 tambah 8PX tolak 2 tambah 8P menyilang paksi X, paksi X kan, pada satu titik iaitu 1 point. 1 point maksudnya tadi ialah same. Same maknanya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okay, first kita nak baca dia punya ABC dulu. So A kita adalah kawan kepada X kuasa 2. Ini tak nak baca. So baca dia adalah 1 tolak 2P. Okay, yang B X kan, tak nak baca X, kita baca 8P. Okay, untuk yang C negatif, kita siap kembang lah. Negatif 2 tolak 8P. Okay, so gunakan
B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong ni. Gunakan dia sepenuhnya kiri dan kanan. Okay, so dia kata B kuasa 2. So B kuasa 2 adalah 8P kuasa 2 tolak 4A 1 tolak 2P C negatif 2 tolak 8P sama dengan kosong. Ini sama dengan, dia tak ada nak lukis QI macam tadi. Ok, kat sini 8P kuasa 2. 8 kuasa 2 64. P kuasa 2 P kuasa 2. Ok, ni dia nampak agak sedikit kompleks sikit lah. So kita cuba simplifykan dia. Kita kembangkan yang pertama ni dulu. Kita jumpa negatif 4 tambah tambah 4 dah 8 8P. Ok, so kita nak kembangkan dia lah. Ok, so negatif 4 darab dengan negatif 2 positif 8. Negatif 4 darab dengan negatif 8 nenek po 84 32P. Ok, kita baca 8P pula. 8P darab dengan negatif 2 po nenek 16P. 8P darab dengan negatif 8P po nenek 88 64 P kuasa 2 sama dengan kosong. Ok, sekarang kita boleh matikan P kuasa 2 sebab dia berada satu tempat dan simbolnya satu positif satu negatif, so dia boleh mati. Ok, so yang tinggal adalah 32P tolak 16 tinggal 16P. Ok, so 8 pindah sebelah negatif 8. So P adalah negatif 8. Dia stay negatif 8. Yang pindah akan duduk bawah sebab dia darab pindah yang dia bagi. So dapat 16. 88 1 68 2. So P sama dengan negatif 1/2. Ok, jawapan betul ke 10? Ok, betul. Jawapan dia negatif 1/2. Ok, next. Ok, jumpa lagi ketak samaan. So dia akan dikembangkan. Dia jadi 1 darab 6 6. 1 darab negatif X negatif X darab 6 tambah 6X positif negatif negatif X darab X X kuasa 2. Ok, pindahkan 8 tambah 8 lagi besar daripada kosong. Ok, so kita tengok X kuasa 2 kita negatif. Ok, macam mana nak buat dia? Okay, kita buat dulu, susun dulu negatif X kuasa 2 6 tolak 1 tambah 5X ok, 6 tambah 8 14. Lagi besar daripada kosong. Ok, yang ni kita kena tukar dia supaya dia jadi positif. Actually dia boleh je buat graf masam, tapi nanti dia nampak tak logik. Ok, saya tunjuk dua jalan kerja lah. Ok, mula-mula saya stay dulu jalan kerja ni. Nanti saya tunjukkan next jalan kerja yang kedua. Ok, kalau kita nak stay dengan negatif X kuasa 2 ni, nanti kita masuk calculator kan. Okay, masukkan A negatif 1, B 5, C 14. Okay, so dapat berapa? Dapat X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2.
X sama dengan 7. So, jadi X tambah 2, X tolak 7. Okay, dekat sini. Kat sini logik dia, kalau kita check yang X darab X ni, dia akan dapat X kuasa 2 tau. Positif. So, sebab tu saya kata tukar dia jadi positif untuk nilai A dia tu. Okay, cuba kita tukar. Okay, nak tukar dia pula, dia kena tukar dengan simbol sekali Okay, nak tukar dia maknanya semua darab dengan negatif 1 darab. Okay, so dari sini jadi X kuasa 2 tolak 5X tolak 14. Okay, yang ni kena tukar lagi kecil daripada kosong. Okay, so bila masuk kalkulator, jawapan masih sama, iaitu X sama dengan negatif 2, X sama dengan 7. So, kita akan letak sini X tolak 2 jadi tambah 2, positif 7 jadi tolak 7. Dekat sini kalau kita check balik, X darab X ni dia adalah X kuasa 2. Ni betul. Ni secara teori lah. Sebab pemeriksa anggap calon SPM ni faham konsep lah. Memang kita boleh masuk kalkulator dapat jawapan yang sama, tapi dari segi konsep kat situ kena penalti 1 markah. Okay, lepas tu kita nak lukis. Okay, sekarang kita dah tukar dia sebagai positif kan. Okay, so graf kita senyum. Okay, negatif 2 sebelah kiri, positif sebelah kanan. Sebab 7 lagi besar pada negatif 2, so 7 terletak di kanan negatif 2. Okay, ni adalah paksi X. Okay, sekarang simbol dia pakai simbol lebih kecil. Okay, faham dia macam ni. Kalau kita punya kuadratik ni, dia kena cucuk. So, maknanya dia kecil. Kecil, lorek bawah. So, kita lorek kat sini, lorek bawah. So, macam mana cara nak baca dia? Okay, sebabkan kawasan yang kita tandakan ni, dot-dot ni ada dekat tengah-tengah. So, kita turunkan X tengah-tengah, 7. Lepas tu negatif 2. Okay, so kawasan dot-dot ni dia lagi kanan daripada negatif 2. So, negatif 2 ni lagi kecil lah. So, dia cucuk negatif 2. Okay, kawasan dot-dot ni dengan 7 lagi kanan, dia lagi besar. So, dia cucuk X. Okay, untuk soalan ni dia tak ada tanda bawah. So, kita biarkan dia macam ni lah, tak ada tanda. Okay, next soalan 13. Okay, soalan 13, cari julat nilai P jika fungsi kuadratik menyilang paksi X pada 2 titik yang berbeza. 2 point kalau dia kata 2 titik yang sama. Maknanya 1 point kalau 2 titik yang berbeza, 2 point different. So, 2 point kat sini different. So, kita akan pakai B kuasa 2 tolak 4 AC lagi besar daripada 0. So, A kita 1, B. Okay, siap kembang B ni adalah 2P tambah 4. C adalah 9. So, B kuasa 2 tolak 4 A C lagi besar daripada 0. Okay, kembangkan 2P kuasa 2, 2 kuasa 2, P kuasa 2. So, 4P kuasa 2. Okay, 2P darab 4 pada darab 2, 8P. 8P darab 2, 8 darab 2, 16P. Tambah 4 kuasa 2 pada darab 4, 16. Okay, kat sini 4, negatif 4 darab 1, negatif 4, negatif 4 darab 9, negatif 36 lagi besar daripada 0. So, kat sini 4P kuasa 2 tambah 16P. 16 tolak 36 berapa? Negatif 20.
Okay, di sini jangan cepat sangat nak masuk kalkulator, kena fikir kejap. Adakah ia boleh dikecilkan? Wajib kecilkan. Okay, so kita kena bahagi dengan 4 lah kan. Bahagi 4. So dapat P kuasa 2 tambah 16 bagi 4, 4P tolak 20 bagi 4 negatif 5 lagi besar pada kosong. Okay, masuk kalkulator ke? Saya buat manual je lah. Okay, lagi besar pada kosong. So P kuasa 2 adalah PP. Okay, 5 dekat belakang ni adalah 1 darab 5. Okay, sekarang macam mana nak jadikan dia 4? Kita check macam ni Sini 1P, sini 5P. Okay, macam mana nak jadikan dia 4P? So 5 tolak 1 lah kan. So 1 ni kena tolak. Yang tambah ni kat sini, kat 5. Okay, so P sama dengan 1, P sama dengan negatif 5. Okay, senyum ke masam? Senyum. Okay, saya pakai warna biru. Okay, so dia senyum. Negatif 5 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Okay, so lebih besar. Okay, tengok dia punya kuadratik ni. Dia lagi besar daripada kosong. So lagi besar lorek atas. Okay, macam mana keadaan dia lorek atas? Ialah lorek atas macam ni. 1, 2, 3. Ni kaedah saya baru belajar minggu lepas. Okay, tak payah fikir lorek dalam ke, lorek luar ke. Tak payah fikir. Okay, so dia lorek atas. Lebih besar lorek atas. Atas, atas, atas. Okay, so macam mana nak baca dia? Okay, kawasan yang saya dot-dotkan warna merah tu adalah kawasan X. So maknanya kawasan X ada dua bahagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia bukan berada di tengah-tengah macam soalan tadi. Okay, dia berada di kiri kanan. So macam mana nak tulis? Okay, kawasan dot-dot-dot ni dengan 5, siapa lagi kanan? Ni Pak C ni tulis P lah sebab kita tengah kira P. So P dekat sebelah sini, ada P kat sebelah sini, ada dua tempat. Okay, tengok kawasan dot-dot merah ni dengan negatif 5, siapa lagi kanan? Ini kiri kan? Ini kanan. Ini macam mana? Mana okay? Ni tangan kiri, ini tangan kanan. So sini kanan, sini kiri. Macam itulah. So kiri tu adalah kawasan P. So kiri maknanya dia lagi kecil, dia kena cocok dengan P, kena cocok. So sini negatif 5. Okay, dekat sini wajib koma. Wajib. Okay, lepas tu P, kawasan lorek tu, ini kanan, yang ini kiri. So P lagi besar daripada 1. Okay, betul tak jawapan? Okay, betul. Okay, next. Soalan 18. Okay, 18 dia cakap cari julat nilai K supaya fx tu dia sentiasa positif. Tak pernah belajar sentiasa positif kan? Okay, ni kita tengok macam mana logik sentiasa positif. Always positif. Okay, kalau saya lukis. Okay, sekarang dia bagi tahu siapa yang always positif tu adalah fx. So macam mana nak gambarkan fx yang always positif tu? Dia macam ni kalau saya lukis Cartesian yang penuh, sini y, sini x kan. Okay, untuk sukuan 1, ni sukuan 1, 2, 3, 4. Okay, sukuan 1 ni xy dia adalah positif. Okay, dekat sini contoh saya tak koordinat kat sini. Dia akan jadi koordinat x positif, y positif. So untuk semua koordinat yang diplot untuk
graf fungsi ni, dia mestilah berada pada sukuan 1 yang mana x, y dia adalah positif. Okay, kalau belajar balik masa form 1, saya ajar form 1 KSSM, integer tu terbagi kepada 3. Integer terbagi kepada 3. Satu yang sebelah kanan ni adalah integer positif. Yang sebelah kiri ni adalah integer negatif. So yang tengah-tengah ni adalah nombor positif. Nombor positif pula. Yang tengah-tengah ni adalah integer sifar. So ada 3 jenis, positif, sifar, negatif. So sifar ni dia tidak termasuk dalam keadaan always positif. Okay, so saya rungkaikan balik gambar dia. Okay, gambar dia macam ni lah. Saya fokus pada sukuan 1 tadi. So dia punya keadaan always positif tu ialah macam ni. So bila keadaan gambar macam ni, kita tengok balik kita punya nota. Dekat sini. Ni. Ni juga boleh dikenali sebagai always positif. Okay. Okay, soalan 18. So, always kat sini bermaksud not touch. Okay. Dalam keadaan lain juga, kita boleh ketahui macam mana cara nak buat dia. Kita tengok dulu nilai A dia. A dia adalah 2. B dia 4. C dia K. Okay, sekiranya ada unknown dalam ABC kita ni, so dia adalah masalah, dia boleh diselesaikan dengan masalah B kuasa 2 tolak 4 isi tu. So logiknya kalau ikut gambar dia adalah not touch. Okay, so kita akan masukkan B kuasa 2. So B kuasa 2 tolak 4 AC lagi kecil daripada 0. So B kuasa 2, 4 kuasa 2, 16 tolak 4 darab 2, 8, 8 darab K, 8K. Okay. Untuk masalah ketaksamaan ni, untuk mudah, pastikan unknown yang kita nak cari tu dia mesti positif dulu. So kita pindahkan dulu 8K ni. So 16T. Sekiranya 16 tambah 8K lagi kecil daripada 0, kalau macam ni 8K dia stay sebab dia dah positif, maknanya yang pindah tu adalah 16. So negatif 16. Faham kat sini konsep matematik? Okay, so kat sini kita dah pindahkan 8K. So soalan nak K sahaja. So K adalah 16 bahagi 8. Ingat 16 tu yang atas, so 8 tu kat bawah. So 16 bagi 8 2. So K lagi besar daripada 2. Okay, boleh juga kalau dalam penulisan lain K lagi besar daripada 2. Ni sama maksud. So dia diterima. Okay, siap. Okay, next kita tengok soalan SPM 2017. Okay, soalan dia kata cari julat nilai X. Cari julat nilai X dengan keadaannya sentiasa negatif. Macam mana pula nak mentafsirkan sentiasa negatif? Okay, tengok pada gambar. Kalau macam tadi, gambar memang logik, senyum. So, dia duduk atas. Kalau soalan kedua ni, kalau tengok gambar dia, masam. So, dia berada pada sukuan 4. Sebab dia always negatif. Kalau tidak berlaku di sukuan 4, dia berada di sukuan 1, 2, 3. Sukuan 3 yang mana kedua-duanya adalah negatif. Okay, dia berada pada sukuan 3. Macam ni. Sini X, sini Y. So dia macam ni. So
Mula-mula saya fikir macam nak buat dia sebagai no root, dia tak bersilang dengan paksi X. Okay, tapi bila saya check dia punya A, B, C dia, A dia 6, B dia 5, A dia 6, salah. A dia negatif 1, A dia negatif 1, B dia 5, C dia 6. Okay, so tak ada unknown. Bila tak ada unknown, kita tak boleh menyelesaikan masalah ni menggunakan B kuasa 2 tolak 4 AC sebab soalan minta range of X. So dekat sini kita pakai alternatif lain, bahawasanya kat sini maksud dia adalah Fx tu sendiri adalah negatif, maknanya lagi kecil daripada kosong. So cara nak solve dia adalah negatif X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Lagi kecil daripada kosong. Okay, so gambar pula. Lepas tu A kita pula negatif. Okay, tadi macam mana saya ajar macam mana nak tukar dia supaya dia jadi positif. Okay, semua darat dengan negatif 1. So dapat X kuasa 2 tolak 5X tolak 6. Okay, automatic simbol ni akan bertukar. Dan ia besar daripada kosong. Okay, so masuk kalkulator. Okay, saya tak pakai kalkulator. So X. Okay, 6 ni adalah sifir 2, 3. Yang mana 2, 3 ni boleh menjadi 5. Ialah apabila okay, 2, 3 tak boleh. Okay, kita tukar 1 dengan 6. 1 dengan 6. Okay, sebabkan negatif 6 ni dia kena satu positif, satu negatif. Kalau saya stay macam tadi ni, saya ingatkan nak buat negatif 2, negatif 3. Kalau negatif 2, negatif 3, dia darabkan negatif 2, negatif 3, positif 6. So ini tak boleh pakai. So saya tukar alternatif lain, 1 dengan 6. So 1 dengan 6 nak jadikan dia negatif, so 6 kena negatif. So sini negatif, sini positif. Barulah negatif 6 tolak 1 dapat 5. Okay, so maknanya X kita adalah negatif 1, X sama dengan 6. Okay, kita bikin gambar, kita senyum. Okay, sebelah kiri negatif 1, sebelah kanan 6. So ikut simbol dia. Okay, simbol dia adalah kuadratik ni, dia lebih besar daripada kosong. So lebih besar lorek atas. Dia lorek ni pada line dia tu, line yang kita lukis tu. Macam tu lah. Okay, so macam mana cara nak baca dia? Kawasan yang kita lorek tu adalah kawasan X. So kawasan X ada kiri dengan kanan. Okay, so kawasan yang kita dot-dotkan ni adalah kawasan X. Dia lagi kiri daripada negatif 1. Sebenarnya dia lagi kecil daripada negatif 1. Okay, lepas tu koma wajib. So X, kawasan yang kita lorek tadi warna oranye ni, dia berada lagi kanan daripada 6. So X lagi besar daripada 6. Okay, itulah jawapan dia. Okay, next soalan SPM 2016. Okay, so soalan sekarang memang banyak kena berfikir, dia tak ada keluar soalan direct. Okay, so saya lukis gambar dia macam mana nak fahamkan soalan ni. Okay, kita lukis betul atau salah nombor 2. Yang penting kita nampak gambaran dia dulu. Okay, kita ada paksi X, paksi Y. Okay, katakan saja. Okay, katakan ini adalah garisan 2Y tu. 2Y.
Garisan pun saya ingat lah. Okay, kita ada garis lurus. Okay, garis lurus 2y sama dengan 3x tambah h tambah 4. Okay, katakan ni garisan dia. Lepas tu dia kata garisan ni, dia intercept, dia bersilang dengan paksi x, paksi y. Okay, ni bersilang dengan paksi y ni. So, ni adalah 5k. Okay, kalau kita baca koordinat dekat 5k tu, dia adalah 05k. Okay, 05k. Sebab dekat paksi y, x kita kosong. Okay, untuk menjawab soalan ni, kita kena gabungkan dua-dua maksud soalan ni. Okay, so soalan, so dia bagi tadi 2y sama dengan 3x tambah h tambah 4. Okay, soalan dia express h. Okay, so dekat sini kita cuba gunakan 05k ni, masukkan dalam equation. So 2y maknanya 2 darab 5k sama dengan 3 darab dengan 0. 3 darab 0, 0 lah, tak payah tulis lah. So h tambah 4. So 5 darab 2, 10k sama dengan h tambah 4. Menjawab kepada soalan express h. Maknanya dia nak h stay seorang-seorang. Okay, h yang positif memang sebelah kanan. So kita stay je lah. So 10k tolak 4. Siap. Ini adalah express h in term of k. Okay, so saya nak buat kesimpulan daripada soalan yang kita bincangkan tadi. Mula daripada soalan 2 ni. Kalau soalan menggunakan perkataan range ataupun julat, pastinya jawapannya ada penggunaan ketaksamaan linear. Okay, soalan 2. Seterusnya, okay, cari nilai P. Bila kata nilai, confirm jawapan akhir dia mesti pakai sama dengan. Okay, seterusnya soalan 6. Soalan kata range of x. So, tengok range of x kita ada penggunaan ketaksamaan linear tu lah. Okay, seterusnya cari nilai P. Nampak? Ini typo soalan ni. Saya salah edit ya. Okay, dekat sini sepatutnya cari range of P. Okay, tengok balik soalan 13. Cari julat nilai P. Range of P. Confirm dia ada penggunaan ketaksamaan. Okay, soalan 8. Cari range of K. Tengok, mesti ada simbol penggunaan ketaksamaan. Soalan 9. Cari range of X. So, penggunaan ketaksamaan. Soalan 10. Express. Dia tak ada pun cakap range apa, tak ada. So, jawapan dia mesti menggunakan sama dengan. Okay, Wallahu a'lam bishawab.